Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan nombor 2 akan membentangkan tajuk modernisme. So, apa itu modernisme? Modernisme ni berasal pada perkataan Inggeris iaitu modernism yang bermaksud gaya dan pergerakan dalam seni, seni bina dan juga sastera yang popular pada awal abad ke-20. So, secara amnya modernisme ni adalah satu pemikiran dan bentuk gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalism agar sesuai dengan keadaan semasa, sebab pada masa tu agama dianggap kolot dan sesetengah ajarannya tak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa. So, poin yang seterusnya adalah perbezaan antara modernisme dan juga tradisionalisme. Okey, dari segi tradisionalisme, golongan tradisionalisme Islam ni cuba untuk mempertahankan tradisi asli seperti ajaran-ajaran para ulama mazhabiyah dan juga sikap taklid kepada 4 imam mazhab. Golongan ni percaya yang agama adalah asli, tepat dan juga tak palsu. Sebaliknya, golongan modernisme ni pula percaya yang agama ni kolot. Sebab tu mereka ni menentang agama. Sebab mereka rasa agama ni tak sesuai dengan konsep pemodenan yang mereka nak bawa. So kat sini kita boleh nampak yang golongan tradisionalisme ni dia pentingkan agama dan jadikan agama sebagai benteng mereka. Tapi golongan modernisme ni pula kalau boleh mereka tak nak ikut ajaran Islam. Perbezaan yang kedua, golongan tradisionalisme ni mempunyai sikap yang negatif terhadap segala pencapaian inovasi sains dan juga terhadap pihak barat. Manakala modernisme ni ada sikap yang positif terhadap kemajuan inovasi sains dan juga perubahan yang disupai oleh barat. Sebab tradisionalisme ni mereka ni macam kuno sikit, so mereka tak sukakan kemajuan. Manakala modernisme ni pula mereka suka kita kata up to date. Okay, so yang terakhir adalah pengaruh liberalisme dalam Malaysia. Okay, so liberalisme ni dia bermaksud kebebasan individu. Mereka ni nak bebas bersuara, bebas berfikir, bebas bercakap. Macam mereka tak mahu orang kontrol mereka lah kan. Okay, pengaruh liberalisme ni wujud je dalam Malaysia ni. Dan ada 4 kelompok dalam negara kita. Kelompok yang pertama adalah liberal tegar, yang kedua liberal awam, yang ketiga liberal khas dan yang terakhir adalah anti-liberal dan liberalisme. Okey, setiap kelompok ni mereka ada ciri mereka masing-masing. Contohnya, kelompok yang pertama mereka sebarkan fahaman liberal. Kelompok yang kedua, mereka berfikir secara liberal tapi mereka tak sebarkan fahaman liberal. Yang ketiga, mereka mempertahankan tradisi dan juga kritis terhadap liberalisme. Dan yang terakhir sekali ni, kelompok ni mereka menentang semua ciri-ciri yang ada dekat 3 kelompok yang saya terang dekat atas tadi. Okay, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Sulaiman. Saya merupakan pembentangan nombor yang kedua. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang modernisme Islam. Apa itu modernisme Islam? Apa? Modernisme Islam juga disebutkan sebagai satu tulisan yang membicarakan tentang ideologi politik, iaitu pemikiran politik. Ideologi ni juga dia berubah sama seperti perubahan zaman, peredaran zaman. Ideologi politik iaitu yang merupai modernisme Islam, ia ditubuhkan oleh kaum modernis untuk dijadikan sebagai panduan untuk rujukan bagi aktiviti-aktiviti politik mereka. Okay, modernisme ni diterima baik oleh kaum modernis kerana modernisme Islam ni dia mengamalkan dia mengamalkan sifat yang universal dan terbuka. Jadi apa itu universal? Universal itu merupakan modernisme Islam yang bersifat terbuka untuk terus bersesuaian pada peredaran zaman yang terus berubah. Jadi boleh dikatakan dia dikira sebagai up to date. Dalam usaha untuk menghadapi perubahan zaman itu, kaum modernis ini dia menggalakkan ijtihad dalam menghasilkan idea baru. Ijtihad di sini difahamkan sebagai satu proses penyelidikan yang serius dan bersungguh-sungguh oleh sarjana Islam atau digelar mujtahid yang di mana ia melibatkan hukum-hukum hakam dan bersifat amali. Jadi ijtihad ini amat penting untuk menghasilkan idea-idea yang boleh digunakan sepanjang zaman. Modernisme Islam ini dia menganggap bahawa Islam itu tidak mempunyai sistem. Jadi Islam ini dia lebih
mendorong manusia itu sendiri supaya menggunakan akal yang telah dikurniakan. Jadi, sistem kehidupan dalam Islam ini dia merangkumi aspek sosial, aspek politik dan aspek ekonomi. Daripada aspek sosial, manusia telah diajar untuk supaya hidup bermasyarakat. Hal ini amat penting supaya negara sesebuah kaum itu dapat meneruskan kehidupannya dengan lancar. Aspek ekonomi ini pula dia mengajar manusia cara-cara untuk berniaga supaya manusia dapat meneruskan hidup mereka dengan memelihara dan menjaga fitrah mereka, memelihara akhlak dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Aspek politik ini pula dia menekankan sistem politik Islam yang berdasarkan 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama ialah tauhid, yang kedua ialah risalah dan yang ketiga adalah khalifah. Merangkumi segala aspek keadilan, hukum hakam yang harus dilakukan, syura yang telah dilaksanakan dan kepentingan yang wajib diutamakan. Dan saya ingin menyatakan 2 ciri yang patut ada di dalam modernisme Islam. Ciri pertama adalah daripada pandangan intelektual Barat dan ciri kedua adalah dari pandangan intelektual Islam. Okey, seterusnya saya akan membicarakan tentang sejarah modernisme Islam itu sendiri. Okey, sejarah modernisme Islam ni dia muncul di Barat selepas zaman pertengahan Eropah. Pada pertengahan abad yang ke-19, modernisme ini telah berpindah daripada Barat ke negara-negara lain termasuklah negara Islam. Okey, bila difikirkan balik, macam mana negara-negara Islam ni dapat menerima modernisme daripada negara-negara Barat? Ini terjadi hasil daripada kelemahan pemerintahan umat Islam itu sendiri, kemunduran masyarakat Islam serta perkembangan penjajahan Eropah ke atas dunia Islam pada ketika itu. Oleh itu, idea modernisme Islam ini lahir daripada tindak balas oleh sebahagian umat Islam yang terpengaruh dengan modernisme Barat. Assalamualaikum, nama saya Yudi Kazana dan saya akan menerangkan tentang NGO Malaysia yang bersifat liberal. Liberal bermaksud mempunyai pandangan bebas atau mempunyai suatu pandangan yang tidak terikat dalam satu pemikiran. Terdapat beberapa NGO Malaysia yang bersifat liberal, antaranya ialah Sisters in Islam, Islamic Renaissance Fund dan Group 25. Organisasi pertamanya ialah Sisters in Islam. Sisters in Islam telah ditubuhkan pada tahun 1993 dan telah didaftarkan di bawah nama SIS Forum Malaysia Berhad. Organisasi ini terdiri daripada sekumpulan wanita Islam profesional yang memperjuangkan hak asasi wanita Islam. Organisasi ini telah ditubuhkan adalah kerana sekumpulan wanita ini tidak berpuas hati dengan Undang-Undang Keluarga Islam yang baru digubal pada tahun 1984 oleh Mahkamah Syariah dan dikuatkuasakan pada tahun 1987. Ini kerana mereka merasakan yang undang-undang yang telah digubal oleh Mahkamah Syariah adalah berbentuk mendiskriminasikan pihak wanita dan barat sebelah. Organisasi ini dianggap liberal adalah kerana isu yang dibangkitkan oleh mereka adalah hukuman sebatan terhadap kaum wanita. Organisasi ini menganggap hukuman sebatan terhadap wanita adalah satu pendiskriminasian terhadap kaum wanita. Organisasi ini mengatakan yang hukuman sebatan terhadap wanita telah melanggar Undang-Undang Sivil iaitu di bawah Seksyen 289 Akta Kanun Jenayah. Organisasi yang kedua ialah Islamic Renaissance Fund iaitu IRF. Organisasi ini telah ditubuhkan dan dilancarkan pada tahun 2009 oleh Tariq Ramadan. IRF ini dikala liberal adalah kerana perjuangannya yang memperjuangkan sekularisme di Malaysia. Ini boleh dilihat di dalam karya Paradigma Baru tentang politik Islam iaitu ditulis oleh Dr. Ahmad Farouk. Karyanya ini telah menceritakan tentang idea-idea liberal dan sekular. Beliau ingin mencontohi negara Turki iaitu Turki menggabungkan sekular dan Islam di dalam satu pentadbiran. Buku-buku yang diterbitkan oleh Islamic Renaissance Fund ini
telah diharamkan oleh Mahkamah Tinggi kerana kandungan buku ini boleh mengelirukan umat Islam dan ianya bertentangan dengan sunnah wal jamaah. Organisasi NGO yang ketiga ialah Grup 25. Grup 25 ini adalah sekumpulan individu yang berpengalaman dan mempunyai pandangan yang berbeza tetapi mendukung matlamat yang sama. Mereka ini adalah individu bekas penjawat awam kanan. Organisasi ini dianggap liberal adalah kerana isu mutlak yang dibangkitkan. Mereka mengatakan yang dosa yang ditanggung oleh individu tersebut hanyalah antara individu tersebut dengan Tuhan. Organisasi ini juga mengatakan yang kerajaan perlulah memberikan kebebasan kepada umat Islam yang ingin murtad. Mereka juga mengatakan yang hukuman terhadap murtad sama ada dipenjarakan dan pemulihan adalah tidak konsisten dengan perlembagaan persekutuan yang menjamin kebebasan beragama. Saya Nurul Aida akan terangkan tentang implikasi modernisme dalam fahaman agama. Antara implikasi modernisme adalah bangkitnya isu pembubaran Jambatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu lebih dikenali sebagai JAKIM. Pertama kali saya akan terangkan apa itu JAKIM. JAKIM adalah agensi kerajaan persekutuan di Malaysia. Isu untuk ubahnya JAKIM ini tercetus apabila ada individu yang bersifat liberal menyuarakan bahawa agama Islam merupakan amalan peribadi dan ia tidak perlu dicampur dalam pengurusan pentadbiran negara. Selain itu, ada juga badan NGO iaitu kumpulan G25 yang mendesak untuk ubah JAKIM sebab bagi mereka JAKIM ini tidak relevan dengan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ada menyatakan mengenai kebebasan mengandung agama Islam. Ada juga individu yang menyebut bahawa belanja yang digunakan terhadap isu-isu agama Islam merupakan satu pembaziran. Oleh sebab itu, dia mencadangkan untuk ubahnya JAKIM dan isu-isu Islam yang lain, iaitu Jambatan Agama Islam selama jaiz. Dia tidak bersetuju mengenai penggunaan dana awam yang digunakan untuk membuat kuasaan agama terhadap masyarakat sebab Islam ini adalah amalan peribadi dan tidak perlu ditanggung oleh negara. Ini yang disebutkan oleh individu tersebut. Okey, seterusnya implikasi modernisme terhadap fahaman agama adalah wujudnya gejala LGBT. LGBT adalah akronim kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Lesbian adalah perasaan dan hubungan romantik sesama perempuan. Gay pula adalah lelaki yang tertarik dengan lelaki yang lain secara seksual dan romantik. Manakala biseksual apabila seseorang itu cenderung untuk menyukai kedua-dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Transgender pula merujuk kepada seseorang itu menukar penampilan diri dan tingkah laku kepada perlawanan jantina. Sudah jelas rasanya bahawa Islam telah menolak sekeras-kerasnya gejala LGBT ini dan banyak hadis yang telah disampaikan tentang kelarangan hubungan susah. Islam menolak LGBT kerana Allah telah menciptakan jantina manusia dengan jelas dan sudah menjadi fitrah bahawa lelaki dan perempuan hidup secara berpasang-pasangan. Selain itu, aktiviti LGBT yang telah wujud di Malaysia adalah Festival Seksualiti Merdeka. Festival ini mahu mengubah kehidupan sosial dan undang-undang manusia dalam menerima kebagaian orientasi seksual. Aplikasi seterusnya adalah bangkitnya isu pemindaan solat hari Jumaat ke hari Sabtu. Solat Jumaat adalah solat fardu 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumaat ganti solat fardu zuhur.
Dan hukum solat Jumaat adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas semua lelaki muslim untuk mengerjakannya dengan syarat yang tertentu. Mengadakan solat Jumaat pada hari Sabtu pernah dicadangkan oleh seorang ahli kelab suara anak muda satu Malaysia dengan alasan untuk memudahkan umat Islam. Oleh itu, kelab ini telah membuat laporan polis di Bachon. Solat Jumaat adalah hukum yang telah ditetapkan dan tidak boleh ditukar suka hati, kata Mufti Pulau Pinang. Terdapat juga petisyen iaitu Saturday Reformist Jumaah yang dijalankan untuk menukar solat Jumaat ke hari Sabtu. Petisyen ini telah diketuai oleh Farouk A. Peru yang merupakan seorang kolumnis akhbar Mail Online. Selain itu, dia juga meminta orang ramai tidak kira agama dan komuniti LGBT untuk bersama-sama menunaikan solat Jumaat. Isu ini terjadi kerana kurang belajar agama Islam dengan berguru. Pentingnya berguru dalam menuntut ilmu adalah supaya tidak salah faham dan menyimpang dari ajaran asal. Saya sebagai pembentang nombor 2 tadi ingin menambah satu lagi isu berkaitan dengan modernisme. Okey, isu yang akan ditekankan di sini adalah penekanan tentang hak asasi manusia di Malaysia. Dalam konteks manusia dan sejagat, hak asasi ini bermaksud semua manusia adalah bebas dan mempunyai hak yang sama tanpa mengira agama, bangsa, keturunan, warna kulit, bahasa dan lain-lain. Namun, terdapat isu yang berlaku iaitu dalam menentukan hak asasi manusia itu sendiri, ada kalanya UDHR ini gagal untuk mengambil kira konteks keagamaan dan budaya setempat dalam peradaban manusia, khususnya peradaban Islam, di mana Malaysia ini merupakan satu negara Islam. Penyiasatan itu dia mendapati bahawa amalan hak asasi manusia di Malaysia ini mendapat sorotan berikutan dengan pembabitan Malaysia dalam Persermakan Berkala Sejagat UPR. Kesimpulannya untuk isu yang telah saya jelaskan tadi, iaitu penekanan terhadap hak asasi manusia di Malaysia ini, sewajarnya dan seharusnya lah kan, tuntutan hak asasi itu perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat, budaya, undang-undang, keadaan politik, kedudukan ekonomi dan keadaan sosial sesebuah negara itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Siti Najia binti Zakaria akan menerangkan tentang peranan Islam dalam menangani isu modernisme. Berdasarkan kajian kami, terdapat beberapa isu modernisme seperti LGBT, pembubaran JAKIM, penekanan hak asasi manusia. Jadi yang pertama ialah LGBT. So LGBT ni ialah lesbian, bisexual, gay dan transseksual. So dalam Malaysia kita ada ulama dan juga ustaz apa semua kan, yang semua yang agak terkenal lah. So mereka haruslah memainkan peranan yang penting dan mereka haruslah macam ajak golongan LGBT ni. Contohnya macam mereka approach golongan LGBT ataupun buat ceramah yang khusus secara tertutup. Sebabnya kadang-kadang golongan LGBT ni diorang bukan tak nak berubah, tapi diorang macam kadang-kadang ada majlis ceramah yang terbuka apa semua kan. So diorang takut atau malu nak pergi sebab takut dengan netizen yang akan mengecam mereka. So mereka memilih untuk tidak pergi. Tapi sebenarnya dalam hati diorang nak berubah. So para agamawan ataupun ulama harus mengambil langkah inisiatif dengan kita approach diorang dan bagi nasihat secara direct pada diorang lah, ataupun teguran nasihat apa semua kan, supaya diorang dengan cara ini diorang akan lebih terbuka dan senang nak terima apa yang kita cuba sampaikan, dan insya-Allah dengan harapannya mereka akan berubah. Isu yang kedua ialah isu pembubaran JAKIM. Isu pembubaran JAKIM ni telah dicadangkan atau dikemukakan oleh Taufik Ismail
masa dia cadangkan benda ni, dia ialah pengkritik tetap JAKIM. So dalam tahun 2018 macam itulah benda isu ni terjadi atau dibangkitkan. Untuk Taufik Ismail, JAKIM ni dah tak relevan lagi sebab banyak lagi jabatan lain yang boleh ambil alih peranan JAKIM ni. Jadinya JAKIM ni dah tak relevan dah. Tapi kita kena pertahankan juga JAKIM sebab JAKIM merupakan salah satu institusi Islam yang sangat penting di Malaysia, dan ada juga fungsi-fungsi JAKIM yang jabatan lain tak boleh nak ambil alih. Contohnya membangunkan pendidikan Islam di Malaysia. Jadi dekat negara kita Malaysia, Islam merupakan agama persekutuan. So Sultan merupakan ketua agama. Jadi Sultan perlu memainkan peranan dengan mempertahankan JAKIM. Sultan kena revise semula ataupun kaji semula peranan JAKIM dan bukannya bubar. Isu modernisme yang ketiga ialah isu penekanan hak asasi manusia. Dekat Malaysia, isu hak asasi manusia yang agak sensitif dan hangat dibincangkan ialah isu kebebasan untuk beragama. Sebab dekat Malaysia kita ada pelbagai kaum, so kita tak boleh nak paksa semua orang anut agama Islam sahaja, walaupun agama Islam tu merupakan agama utama, iaitu agama persekutuan di Malaysia. Dekat Malaysia kita ada kaum India, ada kaum Cina, ada kaum Kadasan Dusun, macam-macam lagi lah. So mereka ada agama mereka masing-masing. Kita tak boleh nak paksa mereka masuk Islam semua, tak boleh. Jadinya kita ada kebebasan untuk beragama lah. Tapi bila ada kebebasan untuk beragama, ada sesetengah umat Islam di Malaysia yang menggunakan alasan kebebasan beragama itu sebagai alasan untuk mereka murtad. Tapi di dalam Al-Quran, sesiapa sahaja yang murtad, Allah arahkan untuk mereka dibunuh. Jadinya murtad tu seharusnya tidak berlaku.